Okey, saya share balik semula. Okey, tak apalah, nanti dia suruh dia letak apa dekat saya lah sendiri ya. Penerimaan kepada kesediaan. Tajuk ni tak berapa cantik ni. Tajuk ni saya nampaklah apa yang nak kaji, tetapi kena ditulis semula. Eh, dia terlalu umum. Apa sebenarnya yang nak cari pun, apa objektif pun tak nampak. Penerimaan kepada kesediaan pelajar terhadap, apa maksudnya ni? You faham ke tu? Apa yang boleh terbayang dalam minda you menerima tajuk ni? Pelajar Nabila? susah nak Ah, terima TVET. Macam tu ke Doktor? itulah. You pun sendiri keliru kan? Jadi tajuk tidak boleh kelirukan orang. Tajuk mesti spesifik yang mudah difahami. Jangan orang bertanya apa. Doktor, Ya. yang pada tu dia, tapi dia adalah minta tolong untuk ni kan, untuk yang Ha. Doktor Smith. Saya buka je voice dia, Ha. dia explain tajuk dia. Okey. Cuma bahasa dia aku tahu lah sebab dia terangkan kat saya. Ya, okey. Hmm. Dia macam aku nak buat research pasal kan budak sekarang takut nak masuk vocational teknik sebab diorang ingat kemahiran ni penting lah. Lepas tu Okey, cukup. Saya dah dapat. Cukup. Jadi dia punya tajuk adalah penerimaan pelajar-pelajar sekolah terhadap bidang TVT. Itu dia punya asas. Jadi nanti recording ni saya akan bagi pada you, dia akan boleh dengar. Okey, penerimaan pelajar-pelajar sekolah terhadap sistem TVT. Jadi sistem TVT ni pun besar, terlalu luas. Sebenarnya di dalam sistem TVT tu kita ada, kalau nak ikutkan dalam sistem TVT tu ada peringkat college, peringkat sekolah, peringkat tertiary, tu ada. Jadi maksud dia peringkat rendah, menengah dan atas ada. Jadi kita kena spesifikkan. Kita nak kaji ni sebenarnya di mana? Penerimaan pelajar terhadap college vocational. That's it. Tenang. Penerimaan pelajar terhadap sekolah teknik. Betul? Jadi kalau nanti, maksud dia, kalau kita tanya pelajar sekolah tu mana-mana pun boleh. Jadi mudahlah kita nak dapat responden. Ataupun kita menerima pelajar tu, pelajar yang telah menerima pun boleh kita tanya. Boleh faham? Okey, ini boleh dengan sedikit penambah, boleh dikaji dengan sedikit pembaikan. Tajuk ni tak berapa bagus, jadi kena diperbaiki ayatnya. Dan dia punya latar belakang sepatutnya jelas bahawa pelajar-pelajar sekarang ini ada di dalam penerimaan tu, ada di dalam mana-mana bahawa pelajar sekarang tidak suka ataupun bilangan pelajar-pelajar TVT berkurangan. Ada literaturenya. Jadi ini isu lama ni sebenarnya. Sekarang pun sebab kalau nak katakan college vocational, saya macam ada sedikit pembaharuan. Jadi kena apalah. Dan tolong ingat bahawa rujukan-rujukan perlu yang terbaru kita tengok. Kalau boleh 5 tahun ke bawah. Dalam lingkungan 5 tahun. Jadi maksud dia ni 2020, yang paling last pun rujukan kita yang daripada jurnal-jurnal adalah 2005 macam tu. 2005 ke atas. Jangan cari tahun 1970. Awak pun tak lahir lagi, tak mana-mana. Faham? Boleh Ni boleh kaji. Boleh. Okey. Kemudian kita tengok Nabila Syafiqah. Tahap kesedaran pelajar terhadap keselamatan di bengkel kejahteraan sebelum, semasa dan selepas. Syafiqah, Ya, mengapa nak kaji tahap kesedaran pelajar? macam biasa lah untuk keselamatan pelajar sendiri bila lakukan aktiviti kat bengkel. Yalah.
Jadi maksud dia sekarang ni Jadi dah ada jawapan dia belum? ah, Dah ada you dah dapat assumption, you boleh assume tak? You boleh anggapkan jawapan yang bakal you keterima. boleh macam Apa dia? assumption saya kalau saya lakukan survey dekat student Ha. dengan menggunakan cara Google Form, Ha. questionnaire, Ha. kemungkinan pelajar maklum tetapi keselamatan semasa Ha. sebelum dengan selepas lah. Okey, jadi masalah dia masalah ni Syafiqah, kita sekarang ni dalam tahap tahap COVID ni. Jadi untuk mendapatkan pandangan pelajar terhadap pasal dia tak masuk bengkel ni. Kalau maksudnya berdasarkan pengetahuan. Jadi maksud dia sekarang ni bengkel kejuruteraan tu di mana Di sekolah, di kolej, di universiti. Di universiti tak masuk sekarang ni Fika. Kalau saya buat macam berdasarkan pengetahuan yang sedia ada based on sebelum ni. Based on sebelum tu, boleh tukar tak Fika tajuk ni? Macam mana? Macam mana? Tarik ni tukar tajuk ni. Tahap kesediaan pelajar terhadap keselamatan di makmal atau bengkel kejuruteraan sebelum, semasa dan selepas. Pasal nanti you nak tanya apa nanti tahap kesedaran tu, apa yang dimaksud dengan tahap kesedaran Macam kalau sebelum masuk bengkel, pelajar maklum tak tentang pemakaian. Apa you cari tu kesedaran tu apa? Awareness ke? Awareness. Sekejap. You punya kataan adalah safety awareness Safety awareness. Kataan you adalah safety awareness. Okay, itu Jadi safety awareness ni kalau kita lihat ni. Jadi you nak kaji safety awareness ni tentang apa Dia ada safety tentang awareness tentang signboard, lagi tentang apa lagi? Saya moto pada pelajar. Asal ni saya nak buat secara pelajar dengan supervisor ataupun orang yang mengawasi. Tapi saya pilih spesifik lagi pada pelajar sahaja. Tapi overall lah daripada sebelum masuk, semasa berada, mengendalikan mesin dan sebagainya dan juga selepas. Jadi kat situ ada safety awareness, ada safety culture, ada safety preparedness ada. Jadi kena betul-betul ni. Safety culture tu persekitaran ke betul? Ya, you kena bacalah preparedness. Ini. Jadi kemudian ada safety first. Safety apa? Safety awareness ada, safety require awareness everyone. Saya tengok dekat sini dalam ni. Dalam you type saja safety awareness ni dalam Google apa, dalam Google Image, nanti akan nampak kat tu. Jadi betul ni. Kalau nak tengok ni tahap kesedaran kepada safety culture. Boleh juga. Awareness ni kena betul-betul lah dikaji. Ada elemen-elemen dia. Safety awareness ni satunya kita boleh tengok stop and think before start, safety come first. Jadi benda-benda kita faktor tu kena betul-betul kita nak tengok. Safety culture lain. Tahap kesedaran pelajar terhadap budaya keselamatan. Itu lain. Tahap kesedaran pelajar terhadap keselamatan. Itu lain.
Kalau macam tahap kesedaran pelajar tentang keselamatan diri. Tak ada, yang you punya ni dah betul ni. Tahap kesedaran pelajar Tajuk tentang dah keselamatan okey. ni dah betul ni. Tapi bengkel kejuruteraan tu kena apa ke bengkel kejuruteraan tu di mana sebenarnya? Di e-learning, di sekolah, di apa? Tu kena betul lah. Yang ini you kena contoh. Contoh Mm-mm. Jadi perkataan you ni, yang ini adalah safety awareness yang you punya tajuk ni. Kalau you nak safety culture lain dia punya apa tu nanti. Dia punya petunjuk-petunjuk tu nanti lain. Sub dia akan jadi lain culture. Kalau safety culture, kejap saya tengok boleh juga. Lain sikit lah daripada tajuk-tajuk yang sedia ada ni kat sini. Safety culture ni dia ada safety rule, kesedaran terhadap safety rule, kesedaran terhadap hazard prevention, kesedaran terhadap employee, workplace analysis, safety planning. Itu dia ada komponen-komponen dia. Setiap satu ni akan ada komponennya. Oh, macam kalau saya belajar ni, saya ada pula senarai macam dalam Google Form tu, Ha. saya nak tanya yang belajar ni maklum tak dengan hazard, cara nak overcome tu boleh sekali tak kalau tajuk saya ni yang safety awareness. Yalah tak kisahlah, dia boleh buat, tetapi pastikan komponen bagi safety awareness ni dia cari dalam literature. Dia ada berapa tu. Okey, jadi contohnya nanti sekejap saya lukis kat sini, nanti saya masukkan dalam tu. Okey, ni nanti. Contohnya yang lain tu apa? Safety dia ada kelas ke lepas ni? Dia ada kelas ke? Tak ada. Tak ada? Tak. Okey, safety awareness. Safety awareness ni dia pada diri sendiri. Sekejap. Dia common sense. Sekejap. Saya punya webpack dia tak ada limit. Sebab UTM bayar doktor. Kalau kita orang guna email graduate boleh ke doktor? Kalau kita orang buka guna email graduate pun ada limit juga ke? Rasanya. Alah. Sekarang je lah. Kita orang pun nak juga. Senang tak apa nak. Yalah, pasal saya punya saya nak ngaji lah. Kau nak buat apa nak. Okey, cuba tengok saya punya apa tu. Saya tengok, cuba tengok punya kita punya apa tu, cuba tengok. Kita punya gambar yang saya tunjuk ni. Yang dalam WhatsApp. Apakah sekejap yang ini Macam mana pula saya nak apa ni, kita stop dulu. Kita stop dulu.
taklah pandai-pandai saya gunakan ni. Belum pandai lagi yang ini asal. Okey. Jadi saya share semula. Sekejap. Dulu saya gunakan Meet. Saya gunakan Google. Saya gunakan Google Meet. Jadi bila UTM dah provide ni, saya gunalah yang ni. Oh. Betul nak share screen balik tu. Saya nak share screen awareness tu. Sekejap. Betul kena pilih dia punya screen mana doktor nak share. Dia tahu. Saya tahu yang tu. Tetapi bila screen dah terlampau banyak, mana satu yang sedang berjalan ni. Tu yang masalah dia. Oh. Jadi yang sekejap. Okay, kita share ni. Nampak tak? Mungkin nampak tak? Nampak Okey, contoh ni saya bagi safety awareness. Safety awareness dia ada sub komponen dia, komponen 2, komponen 3 dan komponen 4. Yang ini dia kenali sebagai apa ni? Ini adalah dependent dependent variable, yang ini adalah independent variable. Dia terbahagi kepada apa? Kalau safety awareness, safety culture, kalau safety awareness lain, kalau tengah-tengahnya safety culture. Contohnya safety culture, kita safety rule. Satu daripadanya adalah safety rule. Kita tanya dia punya awareness terhadap safety rule. Ya, safety culture. Jadi yang ini kena betul-betul baca ini. Apa yang mewakili safety awareness ni? Di sana kita perlukan teori. Faham kelas? Kita perlu teori. Teori safety awareness ni kita boleh cari. You type je dekat Google safety awareness. Kalau kita tengah-tengah safety culture lah senang. Kita ada environment, kita ada human factor, element of safety culture. Kita tengok. Jadi kita kata tajuk ni balik tadi, kalau kita balik tajuknya adalah keberkesanan atau penerimaan kepada safety culture. Macam tu dia punya apa. Jadi yang ini kena betul-betul boleh faham? Dependent dengan independent variable. Ni independent, yang ini adalah independent, yang ini adalah dependent. Akan menjadi kita punya persoalan kajian yang belakang. Yang ini akan menjadi tajuk. Boleh kelas? Boleh. Kalau budaya macam lagi banyak. Kalau safety culture macam lagi banyak. Safety culture boleh tengok. Boleh tengok dekat gambar tu. Safety culture lagi banyak. Jadi, up to you lah menentukan. Tapi kiranya tajuk saya ni dah okey. Cuma saya kena cicikan. Ya. Jadi kita tengok yang tu. Tengok tajuk lain pula. Okay, stop sharing yang ni. Saya boleh teruskan tajuk ni kan? Walaupun online. Macam sebab saya nak ukur kesedaran mereka je. Macam mana? Maksudnya tajuk saya ni boleh kan walaupun sekarang kita tengah online. Boleh. Tapi saya takut, you kena fikir betul-betul lah. Takut nanti sekolah tu, kalau vocational mungkin tak boleh access mereka. Kalau apa, boleh, yang ni boleh. Tapi kena betul-betul lah. Sama ada safety awareness ni, apa dia punya sub ataupun dia punya dependent daripada ni. Independent daripada safe awareness ni. Safety preparedness, safety culture, safety awareness. Jadi perkataan-perkataan tu tepat gunakan. Jangan gunakan perkataan-perkataan yang umum. Susah untuk diukur nanti. Okey, cukup Adila. Kelengkapan Institut Teknikal dan Vocational. Apa sebenarnya Adila? Kelengkapan Institut Teknikal dan Vocational ni saya nak buat macam kan sekarang kan dah makin banyak institut teknikal dengan vocational ni, tapi kelengkapan dekat situ tu adakah makin maju ikut perkembangan revolusi macam perkembangan
kilang-kilang sekarang tu ataupun kelengkapan tu still lagi sama macam dulu? Kelengkapan tu still lagi sama tak dulu Kan Jawapan, you pernah kan pergi akan sekolah, belajar. you pernah pergi institusi teknikal vocational tak? Tak pernah? You tak pernah pergi kolej vocational? Tak. You tak pernah pergi ke IKM? IKM ILP? tak. Jadi masa dia sekarang ni, kelengkapan institusi teknikal dan vocational terlalu umum. Susah untuk dia apa tu. Institusi teknikal dan vocational. Jadi you nak dapatkan data daripada siapa ni, Adila? Sebenarnya daripada kolej-kolej teknikal vocational kan. Kolej-kolej teknikal. Siapakah dia kolej-kolej vocational tu tak boleh membagi feedback. Siapakah yang nak di apa? Gurunya ke? Pengajarnya ke? Pengarahnya ke? Pengajar. Pengajar. You nak tanya kat orang tu? You ada connection ada. ke? Bukan, kalau ada connection. You ada connection? Dengan orang-orang di mana? Dekat kawasan rumah. Yalah, orang tu bekerja di mana? Kolej teknik. Kolej? Teknik. Sekolah teknik ke kolej teknik? Kolej teknik Lampung. Kolej teknik tu, saya tak pernah dengar perkataan kolej teknik ni. KB, kolej vocational, kolej teknik. Itu tak saya kata tadi. Perkataan tu memang betul-betul kena tanya kolej vocational. Kolej vocational, kelengkapan institusi. Kelengkapan tu dia ada, kalau nak ikutkan kena betul-betul lah. Pasal bila dia katakan dia ada lekapan. Satu, almari itu adalah lekapan. Kelengkapan ni maksudnya apa? Mesin-mesin. Kan? Lagi bahan-bahan pengajaran. Facilities. Facilities lah kat sini ya. Jadi facilities tu technical facilities. Jadi kalau technical facilities in vocational college. Okay, you punya apa ni adalah facilities in vocational college Okay, itu dia punya keyword yang apa. Kalau you pakai Mendeley nanti you boleh cari kat situ. Saya tengok kat sini ada quality of vocational outcome for adult in disability. Okay, yang record sekolah vocational, record center sekolah kat Indonesia banyak ni. Kemudian ability ICT facilities. Jadi dekat situ bila katakan facilities nanti akan ada ICT. Jadi yang kita nak jadikan dependent variable dia apa? Independent variable dia apa? Maksud dia facility ICT, facility apa lagi? Jadi dekat situ kat situ banyaklah facilities tadi. Mesin. Dia punya apa, bengkel. Dia punya building. Ini macam-macam lah nanti. Ni kena betulkan ni. Jadi tajuk ni tak apa-apa ni. Kena tulis balik ni. Tak buat, dia umum sangat. Umum. Jadi nak betulkan apa tu Adila?
Tak boleh ke ambil yang tajuk tu Facilities and Vocational College? Vocational College, Institute Teknik dan Vocational Teknik. Institusi teknikal dan vocational dia banyak. Dia ada ILP, IKM di Malaysia ni. ILP, IKM, kemudian apa lagi ada college vocational, sekolah menengah biasa pun masih ada subjek vocational. Jadi kena you nak tengok semua ke? Kalau tulislah kelengkapan. Maksud dia tajuknya adalah kelengkapan institusi teknik, kelengkapan di college vocational. Kualiti kelengkapan, boleh juga contohnya macam ni. Kualiti kelengkapan di college apa? College Vocational. Vocational. Itu contohnya satu. Okay? Kualiti kelengkapan. Boleh. Jadi macam mana kita nak mengukur kualiti kelengkapan tu? Jadi kataan yang hujung ni, yang ini mesti betul-betul. Selain daripada kualiti, kita boleh ukur apa? Apa selain daripada kualiti? Tahap. Kalau kemampuan doktor, mesin tu mencukupi Keberkesanan. tidak? Keberkesanan kelengkapan. Lagi? Jadi nanti kalau kita pilih perkataan-perkataan ni, kita cuba imagine macam mana kita nak mengukur kualiti college kelengkapan di college ni. Apa petunjuk kualiti? Saya kena buat perbandingan macam mana? Tak payah. Dia nanti ada alat ukur lah. Maksud dia, kalau kita katakan, contohnya keterukan ataupun banjir di Malaysia, contohnya, kan? Maksud dia, kita nak objektif tentang banjir. Jadi, kita boleh ukur banjir tu dengan, kalau kita katakan tahap limpahan air banjir di Johor, contoh macam tu. Jadi, bila kata tahap tu, kita boleh mengukur benda tu menggunakan alat ukurnya yang sesuai adalah kita gunakan macam ruler tu. Faham tak? Maksud dia kita letak kat sungai tu, jadi kita letak dia berapa meter, kita nampak dia tinggi tu. Jadi kualiti keberkesanan, kualiti kelengkapan di college vocational ni kita nak tengok dari segi apa? Dari segi kemodenan dia. Yalah, kualiti dia tu. Boleh juga ni kemodenan. Kemodenan. Kat sini ada kataan ni kau kata tadi. Jadi macam mana kita nak mengatakan kemodenan tu? Nak mengukur kemodenan tu? Apa petunjuk dia? Kalau dia katakan pelajar ini air tadi, kedalaman air di kita gunakan yang ruler panjang tu, kita tahulah 7 meter, 6 meter, 5 meter, 4 meter. Kalau kemodenan ni kita nak tengok aspek apa? Tahun. Tahun. Adakah tahun? Maksudnya ada perubahan tak daripada tahun semasa ke semasa macam tu? Itu satu. Ikut tahun. Boleh. Kan? Model. Kat sini kita boleh tengok tahun keluaran. Itu petunjuk dia nanti. Tahun keluaran satu. Lagi? Model. Maksud dia model terkini atau tak? Model terkini lagi apa lagi? Ni kena cari Ni cari ni apa benda ni semua ni. Petunjuk kemodenan. Jadi macam mana orang mengatakan moden? Macam mana orang mengukur moden? Boleh? Yang ni petunjuk ni kena betul-betul. Jadi kalau tajuk ni boleh. Dengan adanya petunjuk ni.
Masalahnya adalah laporan yang mengatakan kelengkapan di college vocational telah obsolete, Kenapa? telah ketinggalan zaman. Oh, betul. Ya, you nak tengoklah betul ke? Ah, Faham? faham. Okey. Atifah, penerimaan pelajar wanita dalam bidang teknikal dan vocational. Ya, saya. Okey. Penerimaan pelajar wanita dalam bidang teknikal dan vocational. Jadi you nak ukur siapa responden you? Pelajar-pelajar dari institusi teknik dan vocational. Macam mana Pelajar perempuan, pula pelajar wanita. penerimaan pelajar wanita dalam bidang teknikal ni yang dah masuk you ukur buat apa? Tak. Maksud saya pihak yang mengambil kemasukan pelajar tu. Kenapa Tak boleh pasal penerimaan pelajar ni. Penerimaan pelajar ni bukannya maksud dia kita mengukur bilangan pelajar yang diambil. Penerimaan wanita ni dia you tanya soalan-soalan kepada pelajar wanita berkenaan. dari sini? Macam mana? You punya tajuk ni penerimaan pelajar wanita, you bukan tanya institusi berapa ramai wanita tu diambil kan? Bukan. Maksud dia macam UTM. You tanya dengan UTM berapa ramai pelajar-pelajar wanita yang you ambil untuk mengikuti ni bidang teknikal vocational, bukan itu kan? Bukan. You nak tanya wanita berkenaan dia boleh menerima ke tidak bidang teknikal, betul? Betul? Tak. Tu apa? Saya nak tanya kenapa perempuan diambil sikit. Sama ada mereka ni memang tak boleh adapt dan tak berkemahiran ataupun memang kuota untuk perempuan ni sikit. Jadi maksud dia you nak tanya organisasi ni? Responden ni siapa nanti? Institusi kemahiran. Institusi Semua. kemahiran. Ni nak tanya yang tu. Macam boleh ke? Boleh, tetapi bukan penerimaan. Ini tajuk ni adalah gambarannya adalah you tanya perempuan-perempuan yang mungkin pelajar perempuan di sekolah sama ada dia menerima ke tidak teknik vocational. Itu maksudnya di sini. Okey? Okey. Kalau you nak katakan kat sini adalah dia ada kaitan dengan bilangan kemasukan pelajar-pelajar wanita. Jadi ayat yang tu macam mana? Bilangan. Okay. Enrollment. Bilangan enrollment pelajar wanita dalam bidang teknikal dan vocational di mana? Di college? Di institut kemahiran. Di institut. Insti. Okey. Jadi apa maksud doktor bilangan enrollment tu? Enrollment. Yalah, enrollment tu kemasukan. Bukan penerimaan. Jadi yang ni jelas you nak mengukur enrollment pelajar dekat institusi kemahiran kan? Ya. Itulah dia. Okey. Enrollment Jadi pelajar tu. saya buat penyelidikan dekat mana institusi kemahiran dekat mana? Vocational ke, IKM ke, ILP, EdTech. Saya kena tanya dia punya pentadbiran ke? Yalah, pentadbiran lah kat atas. Okey. Boleh dapat ke? Kalau vocational dekat Kuala Lumpur, dekat Putrajaya ke Kuala Lumpur nak kena tanya. Kalau IKM, you kena tanya dekat tu. Jauh. You kena tanya dekat Kuala Lumpur, di mana center dia pengambilan tu. Kalau di Politeknik, you kena tanya center pengambilan tu. Boleh dapat, kena tanya nanti. Okey.
Jadi kat situ, you nak tanya enrollment ni pelajar ni, kemasukan pelajar ni, you nak tanya apa? Bilangan ke? Kenapa ke? Kenapa? Kenapa Kenapa? Ha. pelajar wanita dalam bidang teknikal ni Ha. tak seimbang dengan pelajar lelaki? Tak seimbang. Jadi enrollment pelajar wanita, jadi kat sini boleh nanti boleh dibaiki lagi dah ni. Pasal saya masih bertanya lagi kan. Jadi tajuk dia jika orang bertanya, Ya. dia tidak jelas. Yang awal tadi jelas. Yang you punya yang asal tadi tu jelas. Tetapi bukan itu yang awak hendak. Pasal yang itu adalah penerimaan pelajar terhadap sistem pendidikan teknik dan vokasional. Jadi kita tanya budak-budak sekolah dah macam mana, apa dia punya tu. Apa dia punya penerimaan. Tetapi di sini awak nak tanya penerimaan oleh institusi. Enrollment pelajar ni rendah. Masalah dia. Jadi you kena tahu ni. Enrollment pelajar wanita. Maksud dia apa ni? Keberkesanan ke ataupun kekurangan ke? Kalau Ketidaksamarataan tu apa? Apa nama? ketidakseimbangan. Ketidakadilan, Doktor. Tak boleh. Kalau tidak seimbang. Lagi apa lagi? Kekurangan boleh. Okey, ketidakseimbangan boleh. Lagi ada lagi kataan dia. Keanaktirikan. Jadi kalau kekurangan enrollment pelajar wanita teknik di Institut Kemahiran pun boleh juga. Jadi kita nak tanya dia punya mengapa, apa sebab. Jadi jadi boleh je kekurangan sebab. Jadi kita nampak dalam latar belakang masalah tu dia tidak seimbang. Dan masih lagi rendah. Ya. Terutamanya dalam bidang-bidang teknikal. Jadi kekurangan enrollment pelajar wanita dalam bidang kritikal di institusi kemahiran boleh juga. Dah tahu institusi kemahiran dah tentu vokasional. Enrollment pelajar wanita dalam bidang kritikal, bidang apa tu yang machining apa semua tu. Adakah itu dinamakan sebagai bidang kritikal? Welding macam tu. Itu bidang tu namanya apa welding, machining apa tu, kata sepunya ni boleh mewakili apa? Kritikal, bidang kritikal ke? Bidang ini yang cuba cari. Yang mewakili yang mewakili machining. Welding dan auto. Teknologi berkuasa tinggi. Ini kalau apalah, kalau replace lah nanti. Okay. Yang bidang ni replace, bidang critical ni replace dengan perkataan yang boleh mewakili ni semua. Okey, di institusi. Di institusi kemahiran. Okey. Adalah satu ni macam mana nak ukur. Okey. Kenapa? Okey, Syaril. Okey, siap. Syaril, penggunaan telefon sekolah menengah. Syaril? Okey, Syaril. Memang tidak ada polisi di sekolah menengah memang tidak membenarkan penggunaan telefon pintar. Yang masalah di sekarang mengapa kita nak kaji benda tu polisi. Syaril, penggunaan telefon pintar memang tak dibenarkan di sekolah. Penggunaan telefon pintar tidak dibenarkan di sekolah. Jadi kita tak boleh kaji. Selagi polisi itu tidak ditarik balik, dia tetap tidak dibenarkan. Okey, Syaril kena cari tajuk lain.
Boleh, Syaril? Syaril? Dia lagging ke? Oh, lagging. Ha. Syaril? Doktor. Hello. Hello. Syaril, penggunaan telefon pintar Hello. di kalangan pelajar sekolah menengah masih tidak dibenarkan sekarang. Jadi, ini tak boleh dikaji. Maksudnya kalau macam untuk macam yang sekolah tu memang polisi belum kerja. dibenarkan lah kan? Belum benarkan sekarang ni. You kena cari yang lain. Nanti masalah. You nak mencari responden masalah. Okay, Syazana. Daratan amili technical dan vocational untuk apa sebenarnya Syazana? Yang ni saya nak buat pasal keberkesanan sebenarnya. Sebab kan mostly orang OKU dia macam orang pandang serong sedikit lah untuk ambil dia orang. Jadi saya rasa macam kalau dia orang dibedahkan dengan latihan amali dengan vocational, kita dapat macam korek ataupun tahu dia orang punya kemahiran tahu. So dia orang boleh dapatlah pekerjaan daripada situ. Itu yang saya nak buat. Okey, jadi sekarang ini daripada apa yang you cerita tu, adakah tajuk ia ini? Syazana? Ya. Tengok tajuk yang saya dah baiki ni. Saya dah tambah perkataan masalah di sini. Masalah. Maksud dia you nak kaji yang ni ke? Saya nak buat yang macam nak mengenal pasti masalah ke? Mengenal pasti masalah latihan amali golongan kurang upaya ni? Saya sebenarnya nak buat keberkesanan macam apa nak katakan tu? Berbaloi tak? You ni buat masuk ataupun buat amali secara teknikal dan vocational. Sebab macam ada je IPT ataupun KV yang kat Malaysia ni dia buat khusus untuk kurang upaya ni. Kurang upaya ni keluarannya daripada mana? Maksud dia bila you UTM, you pergi amali yang you buat amali industri atau amali pengajar. Jadi yang golongan kurang upaya ni daripada mana Gimana ni? Kurang upaya tu Mak ambil lagi, bawa lagi nah. Balik ke? Mak ada mana? Yang mana? Kurang upaya. Doktor dengan kurang upaya tu dia punya enrollment ataupun penerimaan pelajar ataupun pelajar tu dari mana? Dah lebih. Maksud saya ayah lebih kelas lu. Golongan kurang upaya ni tanya orang yang tak habis. Institusi mana? Tengok sampai. Apa tu doktor saya tak jelas. Khairul mute kan sekejap you punya apa tu? Maaf betul. Okey, katakan golongan kurang upaya ni dia mesti keluaran dari satu institusi untuk menjalani latihan amali teknikal, betul? Keluaran satu institusi. Iyalah, maksud dia kalau you dah keluar daripada UTM, kemudian you pergi sekolah untuk buat latihan teknikal. Betul? Betul. Jadi golongan kurang upaya ni dikeluarkan oleh institusi mana? Yang ni saya kena tetapkan lah institusi mana, sama ada KV, IPT ataupun IKM. Ada ke yang ada ke sebelum ni golongan kurang upaya ni diambil yang institusi tu? Di rasa saya di IKM saya pasti ada institusi yang melatih golongan kurang upaya ni. Cuba you cerita sikit you nak sebenarnya. Saya nak cerita macam ni. Saya buat research sikit lah sebab ada je macam berbaloi tak orang OKU ni masuk ke bidang teknik dan vocational untuk dilatih untuk macam bagi peluang pekerjaan untuk mereka lah. Sebab yelah daripada KV ni kan pelajar boleh dapat pekerjaan. Ini satu sebab
bukan semua tapi segelintir macam apa tu post apa nama dia, macam orang nak ambil ke tak orang OKU ni sebab yelah OKU kan, so macam dia orang takut macam ke apa sah apa macam boleh tak dia orang buat kerja macam tu lah. Ini yang Ini saya kan nak buat macam ini ke masa tengok saya punya apa yang saya tulis ni. boleh ini dah maksud saya. Okey. Jadi maksud dia you nak tanya pada siapa ni? Siapa rasanya nanti? Mungkin majikan kot, majikan. Majikan? Sebab Boleh sebab dapat you dapat ini apa? Dapat data. kalau saya spesifikkan kepada majikan macam saya tanya majikan yang umum, macam contohnya saya ambil daripada kedai, bukan kedai, macam satu Okey. Jadi you kena you nak buat macam mana? Nanti instrumen dia nak gunakan apa? Mungkin pendekatan Instrumen. instrumen Nak collect data tu, apa instrumen dia? Google Form ataupun interview. Interview. Okey. Interview boleh. Boleh. Jadi tajuknya bukan kesanan, bukan masalah. Maksudnya berbaloi mesti ada kat sini. Apa dia tu? Berbaloi tu apa maksud dia? Baloi. Dia macam berbaloi tu. Maksud dia berbaloi tak kalau kita latih ni tajuk you bawah ni. You baiki ni perkataan ni. Okey. Macam mana ni? Bukan yang atas tu. Berbaloi atau tidak golongan kaya dilatih. Jadi maksud dia kita tanya majikan tu sendirilah. Okey. Apa berbaloi? Words. To train. Golongan disability. Doktor, kalau pelaburan boleh ke doktor? Pelaburan? Melaburkan ke dalam golongan OKU untuk dilatih. Dalam bahasa Inggeris dia investment of what? Investment of these people. Saya itu. Dia investment macam pelaburan, investment.
Ada sikit lah bahan bacaan ni. People with disability share their stories. Ada sikit lah. Disability, education and employment in developing country from charity to investment. Cost effective and cost effective. Our collaborative mental health program, employ and income support for homeless. Jadi ada sikit dah bahan bacaan, tak banyak sangat lah. Okay, jadi perkataan tu kena betul lah. Jadi kat situ kalau kita tengok tu, pesanan, masalah, pelaburan. Jadi yang dia punya masalah, yang ni dia punya apa? Dia punya tu. Yang dilatih tetapi dia tak dapat kerja Yang ini disability, unemployment. Dia punya apa adalah disability, unemployment. Boleh Maksud dia baca ni. Dia dilatih, kita tengok kalau keadaan employment dia tinggi, bermaksud dia tak bekerja. Dia keluar tetapi dia tak kerja. Dia tak diterima masyarakat. Jadi macam kita worse. Macam kita buang duit je lah. Boleh dah dikaji yang benda tu. Tapi pastikan betul-betul boleh dapat ke daripada majikan, boleh gunakan interview, boleh. Interview tak apa sangat, you boleh call je. Okay. Cuba. You fikirlah balik semula. Kemudian Narisman, cabaran suasana yang kurang kondusif untuk pelajar teknikal ketiga MCO. Ya betul. Tadi siapa yang buat apa tadi? Online? Saya doktor. Online sama ni kat sini MCO ni. Cabaran senang kan? Narisman? Ya betul. Cabaran pelajar teknikal ketika teknikal dan vocational. Pembelajaran dalam online lah. Tidak boleh betul. Jelas tak? Jelas. Sebab saya punya plan, saya punya tajuk ni, sebab kan sekarang MCO kan. Dan semua pelajar pun belajar secara online. Jadi fokus saya pada pelajar yang teknikal ni, macam mana diorang nak yang pembelajaran secara hands on, macam kan benda tu kena face to face kan. Jadi macam kami dah lepas lah, macam tak payah, rasa saya tak payah lihatkan situ. Narisman, tak payah lihatkan situ. Sebab kita memang face to face, bengkel punya amal itu tidak dijalankan. Tak dijalankan sekarang. Jadi yang itu tidak jalan. Kita ambil yang dijalankan je. Subjek-subjek yang dijalankan. Apa cabaran dia? Itu kenal pasti cabaran berkenaan. Isu dan cabaran. Boleh cabaran dan apa lagi? Mungkin boleh tambah cabaran dengan ataupun isu. Boleh. Cabaran boleh juga lah. Apa cabaran dia? Tanya dia. Boleh? Boleh. Jadi maksudnya kena bukan ni lah betul. Kena yang sekarang ni punya ni lah subjek. Yang berkaitan dengan face to face. Jadi ini mungkin pelajar teknikal ni mungkin boleh dikecilkan sikit. Maksud dia di institusi pendidikan tinggi ke, di IPT ke. Ataupun di universiti awam ke. Jadinya secara umum. Tak, yang ini faham IPT dengan universiti awam beza Faham. Universiti awam, UTM ada universiti awam. IPT tu macam ini politeknik apa semua tu.
Jadi spesifik lah sikit. Okey. Okey, Nazman okey, tak ada masalah. Danish? Ada. Ni penguasaan guru dalam bidang vokasional terlampau umum sangat. Penguasaan apa ni? Kemahiran. Yalah, penguasaan Tadi- guru dalam apa? Sekejap saya ada kecilkan sikit tadi. Tu, penguasaan kemahiran guru kolej vokasional dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Dalam mana yang you type? Dekat chat. Dekat chat. Susah saya nak buka chat tu, you type dekat Okey. Okey, tak apa. Ni dia tak boleh type kat sini. Penguasaan saya type. Kemahiran guru Penguasaan kemahiran guru kolej vokasional dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Dia kemahiran guru ni nak tengok tentang apa Penguasaan kemahiran ni dah dua perkataan yang jauh sangat beza dia. Jadi yang ini pilih salah satu. Salah satu perkataan tu. Kemahiran guru kolej vokasional dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Kemahiran untuk apa? Kemahiran apa? Okey, bagi contoh kita guru kan, yang guru baru grad dan ditempatkan di kolej vokasional yang tak cukup kemahiran. Maksudnya macam kemahiran guru baru, guru junior. Guru junior tu maksud dia kita nak tukar jadi apa? Guru baru, guru kemahiran, guru lama, guru baru, guru pengalaman, guru tak pengalaman. Guru muda tu jadi kemahiran guru baru di kolej kejuruteraan mekanikal tu dia banyak juga. Jadi secara umum boleh kejuruteraan mekanikal dalam bidang kejuruteraan mekanikal tu, boleh ditanya kolej vokasional dan kejuruteraan mekanikal tu, boleh diumumkan lah untuk menilai kemahiran ni. Jadi kena pastikan betul-betul apakah dia punya variable kemahiran yang kita nak tengok ni. Apakah teori-teori kemahiran yang sepatutnya kita nak tengok? Skill. Technical skill. Technical skill ni banyak ni. Technical skill ada. Dia ada kat sini enterprise ni antaranya yang boleh kita tengok. Dia banyak benda-benda yang kita katakan technical skill ni. Skill yang berkaitan dengan apa? Skill dengan pengajaran. Skill tentang apa lagi? Tentang apa? Tentang kemahiran berkomunikasi. Dan lagi kemahiran tentang apa lagi? Kemahiran entrepreneurship. Dan kemahiran apa lagi? Kemahiran ICT. Kemahiran ICT. Entrepreneur. Lagi apa? Kemahiran apa lagi? Lagi kemahiran apa lagi? Pimpinan tu. Pimpinan. Jadi ini you kena lihatlah betul-betul. Banyaklah lagi benda ni. Barulah dalam bidang mekanikal ni kita cari guru-guru mekanikal, kita tanyalah tentang benda ni. Kita kukuhlah tentang ICT dia, dengan entrepreneur, tentang kemahiran guru. Di sini.
Oh, Faham so, tak? maksudnya nanti saya kena sentuh semua aspek tu lah. You tentukan. Oh, pilih salah satu. Itu you tentukan. Kalau dia pilih salah satu, kemahiran guru baru dalam bidang ICT di kolej vocational. Dalam bidang itu betulkanlah sikit tajuk-tajuk tu supaya cantik. Kemahiran guru baru dalam dalam entrepreneurship di kolej vocational, dalam guru-guru bidang kejuruteraan. Ini guru-guru baru. Senang tak? Danish, senang tak? Senang tak? Jelas tak? Jelas. Jadi you ambil dekat sini. Salah satu, kalau you nak jadikan salah satu, kemahiran guru baru dalam bidang ICT. Macam mana nak sambung? Jadi you sambunglah tu. Dia baiki ayat tu. Kalau nak jadi satu bidang ataupun jadi yang ini masuklah kat sini. Bidang entrepreneurship, dalam bidang komunikasi, dalam kepimpinan, dalam bidang inovasi. Itu antara yang bagus jugalah. Inovasi. Jarang orang tengok ni. Ni ICT dia tukar inovasi. Okey. Itu saja. Okey, betul. Khairul. Pembelajaran bidang robot aliran mechanical. Apa yang nak tengok ni? Saya nak tengok sebab kalau dalam bidang mechanical, pembelajaran bidang robotik hanya asas saja, Doktor. Jadi kat sini kita tengok kat sini. Contohlah, kita boleh tambah ayat ni. Keberkesanan. Selain daripada keberkesanan, kita boleh tengok apa? Aplikasi boleh, Doktor? Boleh, aplikasi kemahiran. Jadi maksud dia nanti janji benda tu boleh diukur. Keberkesanan, aplikasi. Lagi apa? Keberkesanan, aplikasi. Upayaan. Kalau keupayaan macam mana, Doktor? Maksud dia, itu bergantunglah. Maksudnya, kalau keupayaan guru mengajar bidang robotik, kalau pelajar, keupayaan penerimaan pelajar dalam bidang robotik dan aliran mechanical. Apa benda semua tu? Okey. Faham. Jadi, aplikasi tu pun, keberkesanan tu pun boleh jadi guru ke, pelajar ke, boleh juga. You nak tanya. Boleh. Jadi perkataan awal tu, bidang robotik. Jadi kita nak tahu apa masalah dia, keupayaan kat sini masalah boleh juga ni jadinya. Boleh? Boleh. Ini betul-betul. Pembelajaran bidang robotik dalam aliran mechanical di mana? Di kolej vocational ataupun ILP. Yalah. You letaklah. Okey, baik. Okey, janji senang dapat data. Okey. Boleh. Terima kasih, Doktor. Haikal? Dia tak ada rasanya. Tak ada. Pendekatan guru dalam pengelolaan kelas. Ni pun boleh jadi kaji. Guru kalau nak tengok. Kelas apa? Itu tak jelas. Pendekatan ni dalam bahasa apa? Dalam approach. Ini adalah dalam bahasa Inggeris bawah. Satu pendekat approach. Jadi kalau satu lagi boleh jadi pendekatan ni strategi pun boleh. Pendekatan strategi. Okey.
Strategi guru dalam pengelolaan kelas di dalam kelas amali, dalam pengelolaan kelas amali. Macam tu. Amali dalam bidang impalan contohnya. Apa dia gunakan tu? Amali. Pendekatan strategi atau strategi guru dalam pengelolaan kelas amali dalam bidang ni. Boleh baiki sikit lagi lah, dalam ada 2 ni kan. Ni dalam ada. Jadi kalau boleh perkataan berulang tu tolong minimalkan. Okey, dalam auto ke, dalam bidang auto ke, apa benda ke. Boleh? Haikal nanti boleh tengoklah ni. Okey, Afifah. Cabaran pelaksanaan pelonjaran abad ke-21 bagi kursus amali dalam kalangan pelajar TVT. Okey. Baik, cantik. Afifah? Tak ada doktor. Tak ada. Okey, Afifahnya ni dia nak tengok cabaran je. Abad ke-21 ni ada dia punya komponen-komponen ni, pergilah tanya. Boleh? Okey, jelas Jelas doktor. Tajuk dia tu mesti spesifik. Tidak terlalu panjang perkataan dia. Kalau boleh bawah daripada 15 perkataan. Okey. Boleh Boleh doktor. Boleh doktor. Jadi kalau ada apa-apa lagi, kalau nak kemudian bolehlah dia beritahu saya balik semula. Yang saya record ni saya akan postkan nanti dalam WhatsApp ni. Alamat dia. Kemungkinan saya akan, kalau dia besar, kemungkinan saya akan masuk ke dalam YouTube. Tapi dalam bentuk private lah. Nanti akan bagi semua, you collect kawan-kawan punya ini email. Jadi saya akan masukkan email tu, nanti you boleh download balik semula. Doktor, kalau bagi dekat Telegram tak boleh ke? Saya tak ada Telegram, saya tak nak banyak dengan grup WhatsApp ada, grup Telegram ada, grup Facebook ada. Pening kepala saya. Okey doktor. Jadi saya masukkan dalam YouTube, saya simpan dekat sana, you ada, kemudian bila-bila masa you nak tarik, you tarik pada YouTube. Tak ada masalah. Baik. Maksud dia 10 tahun nanti nak tengok ni benda, apa pun boleh tengok lagi. Pasal dia still private kat sana. Pasal apa saya gunakan UTM? Saya gunakan UTM punya email. Sebenarnya dia tidak unlimited capacity. Tetapi saya tak tahu sekiranya saya pencet sama ada saya punya apa tu dibuang, saya tak tahu. Kalau dibuang habislah. Okey. Jadi kalau nak perlu bantuan kemudian boleh, tak ada masalah. Kalau saya free lah. Terima kasih doktor. Okey, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih doktor banyak sudi tolong kita orang. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Lana kucing lagi besar daripada kau Nana. Bye doktor.